Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Okey, mungkin anda perasan, saya ada upload satu video tentang VPN sebelum ni, tapi saya telah unpublish video tersebut atas permintaan setengah pihak lah. Okey, so dalam video tu, saya telah bercakap tentang asas VPN dan bagaimana VPN tu boleh digunakan untuk dapatkan internet unlimited dekat telefon ataupun SIM card anda tu. Okey, dan sebenarnya video tu saya buat berdasarkan permintaan anda juga. Sebab saya duk tengok komen-komen yang anda tulis dekat saya, ramai yang minta nak tahu pasal VPN untuk bagikan unlimited internet tu. Okey, so masa first time saya dengar orang cakap tentang VPN untuk dapatkan internet unlimited ni ataupun free internet ni, saya sebenarnya macam tak berapa nak percaya. Sebab sebelum ni saya dengar juga orang cakap tentang cara-cara nak ubah settings APN untuk dapatkan internet lebih laju. Okey, tapi bila saya buat testing untuk APN tu, benda tu dia tak bagi hasil yang saya nak lah. Okey, tapi untuk cerita VPN ni pula, bila saya study dan tengok kaedah yang orang buat untuk dapatkan unlimited internet tu, rupanya benda tu memang menjadi. Okey, saya dah cuba pada SIM card saya dan saya dah cocok dekat saya punya telefon Android Samsung tu dan saya cocok juga dekat saya punya iPhone. Okey, bila saya configure VPN tu, memang boleh dapat unlimited high speed internet walaupun kuota data saya tu dah habis. Saya memang boleh buka YouTube dan Netflix berjam-jam lah, memang tak ada limit, dan saya punya speed test result pun memang tinggi walaupun saya tak beli add-on untuk high speed internet. Okey, saya cuma kena ada satu line telefon yang aktif sahaja. Okey, so jadi kali ini saya buat balik video ni untuk ceritakan sedikit kepada anda apakah itu VPN, kegunaan VPN dan contoh penggunaan VPN pada komputer ataupun telefon anda lah. Dan saya akan tunjukkan juga beberapa contoh hasil unlimited high speed internet pada telefon saya apabila saya gunakan VPN yang bypass restriction oleh pihak telco tu. Okey, tapi anda jangan risau, kali ini saya tak akan tunjuk dekat anda cara untuk nak buat benda tu. Okey, so dari dalam video sebelum ni, ramai orang yang minta saya buangkan video tu sebab takut bila video tu jadi viral nanti, maka pihak telco akan tahulah pasal VPN tu dan mereka akan tutup semualah. Okey, so sebenarnya anda tak payah nak risau. Pihak telco memang dah tahu pasal VPN tu dan semua trik-trik yang anda buat. Okey, mereka dah tahu pasal akaun VPN yang dijual dekat Shopee, Facebook Marketplace, semua tu. Mereka tahu dah. Dan mereka pun sebenarnya ada dalam grup-grup Telegram anda yang tengah duk bersembang pasal benda-benda ni semua. Dan mereka pun beli juga router 4G yang dah di-mod tu untuk tengok orang kata apa macam mana benda tu bagi high speed internet dan bypass restriction semua tu. Mereka dah kaji semua benda tu. Cuma bezanya mereka pilih untuk tak block lagi semua benda-benda yang anda duk buat tu. Okey, so jom kita tengok pasal VPN ni. Saya akan mulakan dengan satu soalan dulu. Apakah itu VPN? Okey, so pertama sekali kita fahamkan perkataan VPN tu dulu. Okey, VPN tu dia adalah short form untuk Virtual Private Network. Okey, so biasanya syarikat-syarikat besar ataupun pihak kerajaan ni mereka gunakan VPN ni untuk sambungkan rangkaian daripada beberapa tempat yang lain. Okey, macam kalau contohnya kalau saya ambil pejabat kerajaan, katakanlah ada satu pejabat kerajaan di Pulau Pinang, bila dia disambungkan di pejabat kerajaan di Kuala Lumpur dan communication di antara dua pejabat tu mereka gunakan VPN, maka communication tu akan menjadi secure. Okey, so apa maksud secure ni? Okey, secara mudahnya maksudnya kalau ada orang luar yang nak dengar mereka ni tengah duk bersembang apa, orang luar tu tak akan tahu apa yang orang dekat Penang tu tengah duk bersembang dengan orang dekat KL tu. Okey, jadi itulah salah satu kegunaan VPN pada asalnya. Okey, so secara teknikalnya VPN ni dia adalah sejenis tunnel. Okey, so tunnel ataupun terowong tu kan, dia benda apa? Alright, so mari saya cerita dengan bahasa yang mudah lah kan. Okey, anda bayangkan air dalam longkang. So lagi sekali saya akan gunakan contoh longkang depan rumah saya ni. Okey, kalau anda tengok air dalam longkang tu, anda akan tahu air apa yang keluar daripada rumah saya ni. Air basuh kereta ke, air basuh mop lantai ke apa ke, anda akan nampak. Okey, so jadi VPN ni, dia macam seolah-olah saya letak satu pipe air PVC dalam longkang tu. Okey, so anda nampak pipe air tu, anda tahu benda tu guna untuk bawa air, tapi anda tak akan tahu ada air ke tidak dalam tu. Air apa yang mengalir dalam tu, berapa banyak air yang mengalir dan air tu nak ke mana. Okey, jadi itulah dia VPN. Okey, jadi kalau saya gunakan contoh longkang tu tadi balik, so bila anda tengok dalam longkang tu, anda akan nampak air dalam longkang tu, tapi anda tak akan nampak air dalam PVC tu. Nah, itulah dia konsep asas VPN. Okey.
Okey, so tadi saya cakap tentang company besar ataupun kerajaan yang duk gunakan VPN. Okey, jadi orang biasa macam kita ni nak guna VPN untuk apa? Okey, so salah satu kegunaan utama VPN yang saya nampak adalah untuk nak mengelakkan content censorship. Okey, contohnya VPN ni dia banyak guna dekat China untuk bypass internet censorship yang dibuat oleh kerajaan mereka. Okey, sebab dekat sana banyak website dan online services yang dihalang ataupun diblok oleh pihak kerajaan tu. Jadi rakyat dia memang tak boleh nak buka semua benda tu kalau tak pakai VPN. Dan sampai satu tahap, sekiranya rakyat dia ditangkap menggunakan VPN, maka mereka boleh didakwa. Okey, so selain daripada tu, VPN ni juga dia guna untuk buat location spoofing. Okey, so location spoofing ni secara bahasa mudahnya adalah untuk nak menipu location ataupun kedudukan kita masa tengah akses internet. Okey, contoh yang paling mudah adalah apabila anda nak tengok Netflix. Okey, kalau anda akses Netflix dekat Malaysia, konten yang ada dalam Netflix tu dia tak sama macam konten yang ada dekat US. Jadi kita boleh gunakan VPN ni untuk tipu Netflix seolah-olah kita sedang buka dia dari US. Jadi kita bolehlah nak tengok cerita-cerita yang dia tak tunjuk dekat Malaysia. Okey, so selain pada tu, kegunaan VPN yang paling penting dan paling ramai orang guna adalah untuk encrypt data. Okey, biasanya orang menggunakan VPN ni untuk nak elakkan pihak ISP ataupun telco ataupun orang angkat pejabat ataupun siapa-siapalah dari tahu mereka tengah buat apa dalam internet. Okey, untuk nak fahamkan benda ni dengan mudah, encryption VPN ni dia macam orang yang tak puasa pergi beli makanan dekat kedai. Okey, so makanan tu mereka letak dalam beg plastik. Tapi untuk elakkan orang lain tahu dia pergi beli makanan, maka mereka letak makanan tu dalam satu lagi plastik hitam. Jadi orang tahu benda tu adalah plastik, tapi dia tak tahu dalam tu ada apa. Jadi itulah dia lebih kurang konsep encryption VPN ni. Jadi sekarang ni saya nak bercakap tentang isu-isu penggunaan VPN. Dan antara soalan yang saya selalu dapat adalah kalau guna VPN ni, internet makin laju ke? Okey, so sebenarnya secara teknikal, bila anda gunakan VPN, network anda akan jadi lambat sikit. Okey, benda ni dia bergantung kepada sambungan internet dan juga server VPN yang anda gunakan. Okey, sebab apa dia lambat? Sebab semua trafik anda akan melalui proses encryption. Jadi benda tu makan masa. Okey, tapi ni kalau kita bercakap tentang VPN yang biasalah. Okey, saya juga dapat soalan oleh orang-orang yang main game yang tanya saya VPN mana yang paling laju dan yang mana yang tak akan diblok oleh game service tu. Okey, macam yang saya cakap tadi, kelajuan VPN ni bergantung kepada VPN mana yang anda guna dan server mana yang anda connect. Jadi benda ni anda kena test sendiri untuk tengok servis dan server mana yang bagi connection paling laju dan ping yang paling rendah. Okey, so soalan yang paling popular yang saya dapat adalah tentang macam mana VPN digunakan untuk bypass kota data dan speed restriction yang diset oleh pihak telco tu. Maksudnya, walaupun pelan 4G anda dah habis data, anda masih lagi boleh buka internet secara unlimited dan high speed. Okey, saya dah cuba dekat saya punya SIM card macam saya kata tadi dan memang saya boleh connect kepada internet secara unlimited dan high speed. Tak payah nak beli add-on semua tu. Okey, so benda ni dia jadi macam mana? Okey, so sebelum saya buat video ni, saya kontak dan sembang dengan kawan-kawan saya yang kerja dekat ISP. Okey, mereka cakap kebanyakan ISP ni dia set kota dekat application level dan bukan packet level. Okey, so jadi secara mudahnya, bila data anda habis, kebanyakan benda tentang anda punya data tu akan diblok. Tapi ada juga benda yang tidak diblok. Jadi ada orang yang mengambil kesempatan untuk menggunakan apa yang tak diblok tu untuk elakkan semua sekatan dan dapatkan unlimited dan high speed internet tu. Okey, so jadi sekarang ni saya akan tunjukkan kepada anda beberapa contoh servis VPN, cara penggunaan dan hasil penggunaan VPN. Dan saya juga akan tunjukkan dekat anda contoh hasil unlimited high speed internet yang saya dapat melalui penggunaan VPN tertentu di telefon saya. Untuk demo ni saya dah register beberapa akaun VPN komersial. Macam contohnya yang ini adalah daripada Tunnel Bear. So selain daripada tu saya register juga untuk IP Vanish dan satu lagi daripada Surfshark. Jadi kalau anda tengok ketiga-tiga VPN service ni mereka punya harga tu lain. Jadi anda boleh tengoklah yang mana plan yang bersesuaian dengan anda. Untuk nak gunakan VPN ni senang saja. Anda pergi kat website mereka dan anda boleh tengok dekat bahagian download. Dia ada macam-macam platform lah untuk Windows ke, untuk Android ke, iOS ke. So anda just download dan install seperti biasa.
Untuk contoh pertama ni, saya akan tunjukkan dekat anda bagaimana kita gunakan VPN untuk buat location spoofing. Jadi aplikasi ni saya gunakan Surfshark, dan apabila saya connect ke server di Singapore ni, anda boleh tengok dekat website What is my IP address ni, location saya yang sebelum ni lain. So bila saya refresh balik, sekarang dia tunjuk IP address saya lain dan dia tunjuk location saya dekat Singapore. Jadi sekarang ni saya akan disconnect daripada server di Singapore ni dan saya akan pilih server yang lain lah. Jadi macam kalau anda boleh tengok dekat sini, dia ada banyak server seluruh dunia. Okey, so saya akan pilih server di United Kingdom ni yang daripada Glasgow ni. Dan apa yang akan berlaku adalah, kalau sebelum ni location saya dia tunjuk dekat Singapore, maka saya akan tunjuk dekat anda apabila saya refresh balik page What is my IP address ni, dia akan tunjuk location saya sekarang berada di London, Glasgow tu. Dan IP address saya juga berubah. Benda seterusnya yang saya akan tunjuk kepada anda adalah kelajuan internet apabila menggunakan VPN. Jadi apa yang anda tengah tengok sekarang ni adalah saya punya speed test sebelum saya menggunakan VPN. So macam anda boleh nampak, saya punya download dan upload tu dalam 900 megabit per second lah, lebih kurang macam tu. Jadi untuk contoh pertama ni, saya gunakan VPN daripada Surfshark. Okey, saya just pilih server yang paling dekat ataupun yang paling laju, so dia selectkan dekat saya server daripada Singapore. Alright, so macam anda tengok tadi, sebelum saya pakai VPN, download saya dalam 900 megabit per second, lebih kurang macam tu. Tapi lepas pakai VPN, dia tinggal dalam 320 lebih. Sama juga untuk upload, tadi 900 lebih. So sekarang anda tengok, dia turun upload tu dalam berapa? Dalam 280 ke 300. Jadi kelajuan saya hilang 2/3 daripada sebelum pakai VPN. Untuk contoh kedua ni, saya pakai pula VPN daripada TunnelBear dan sama juga saya biarkan VPN service untuk pilih server yang paling laju untuk saya. Dan kalau anda tengok dekat sini, sama macam tadi yang macam Surfshark tu, saya punya download tu hanya sampai dalam 300 lebih sahaja. Jadi kalau kita bandingkan dengan Surfshark tu, dia punya download tu lebih kurang lah 320 ke 340. Cuma yang upload ni dia lagi rendah daripada VPN Surfshark tu. Kalau tadi saya boleh dapat dekat 300, ni 100 lebih ya. Untuk contoh speed test yang terakhir ni, saya gunakan VPN service dari IPVanish. Jadi sama juga server dia saya biarkan dia pilih secara automatik, so dia pilih juga server di Singapore. Alright, so kalau anda tengok dia punya download speed dekat sini, yang ni adalah yang paling slow berbanding dengan Surfshark ataupun TunnelBear. Alright, so kalau anda tengok yang dia punya upload pun sama juga. Yang ini yang paling slow. Jadi sebab itulah saya kata anda kena tengok VPN service yang mana yang elok, sebab setiap VPN service tu dia ada kelajuan dan latency yang berbeza-beza. Okey, pada bahagian seterusnya saya akan demokan dekat anda macam mana saya gunakan VPN di telefon saya untuk dapatkan high speed unlimited internet secara percuma. Untuk testing ni, saya pergi beli satu SIM card Maxis Hotlink prepaid yang baru dan SIM card tu saya gunakan pada saya punya Samsung Galaxy S20 Ultra. So apabila saya dapat SIM card tu, benda pertama yang saya buat adalah saya just activatekan dia mengikut yang arahan Hotlink tu, di mana kita kena letakkan kad pengenalan semua. Dan apabila saya selesai proses activation tu, saya biarkan kad tu tanpa sebarang top up ataupun membeli sebarang add-on tu. Saya memang biarkan dia so dia tidak ada pass. Jadi benda yang seterusnya yang saya buat adalah saya habiskan kota percuma 5GB tu sampai saya dapat mesej ni yang menyatakan bahawa saya punya kota dah habis terus. Jadi benda yang pertama saya buat adalah saya run beberapa testing untuk nak tunjukkan dekat anda kelajuan internet dekat telefon saya apabila data saya dah habis. So macam saya dah kata sebelum ni, data 5GB yang diberikan tu saya dah guna sampai habis. So sekarang ni apabila saya run 4 testing iaitu speed test, fast, open signal dan nperf ni, anda boleh tengok dia punya download dan upload tu sangatlah slow. Okey, so 4 skrin ni saya tak sebelah-sebelah untuk nak menjimatkan masa anda supaya anda tak payah nak tengok satu-satu. Jadi seperti mana yang anda boleh tengok dekat sini, dia punya result bagi testing yang dah siap tu memanglah sangat rendah. Dan ada juga testing yang tak habis sampai ke sudah. Sebenarnya masa saya buat screen capture ni, benda ni berjalan lama. Jadi saya terpaksa lajukan sikit video ni sebab dia terlalu lama sangat. Ada setengah application tu saya tutup saja sebab tak habis-habis. Benda seterusnya yang saya buat adalah saya cuba buka application biasa seperti Shopee. Semua ni just nak tengok dia function ataupun tidak. Jadi macam anda boleh tengok dekat sini, Shopee tu boleh buka, tapi last sekali bila saya scroll dia tak load dan dia lekat macam tu saja sampai ke sudah. Saya try buka lagi sekali pun sama juga. Mangkali sebab tak ada data lah.
Jadi benda seterusnya yang saya buka adalah YouTube, dan seperti mana yang anda boleh tengok ni, dia duk loading sampai ke sudah. Memang tak keluar apa langsung video dekat YouTube tu. Dan application seterusnya yang saya try adalah Netflix. Bila saya cuba tekan play, memang apa pun tak keluar, loading macam ni juga. Ni saya tunjuk balik bukti bahawa saya memang tak beli sebarang unlimited ataupun high speed internet punya add-on. Jadi lepas saya connected kepada VPN server tu, maka saya pun run balik testing yang saya buat tadi, iaitu daripada speed test, fast, open signal dan nperf. Dan seperti yang anda boleh tengok dekat sini, kesemua download dan upload result tu adalah elok. Dan sekarang ni seolah-olah saya macam masih ada data plan lagi. Result download dan upload ni adalah seolah-olah macam saya ada high speed internet. Tapi saya just nak tekankan lagi sekali, saya memang tidak membeli sebarang add-on untuk dapatkan high speed internet. Ini adalah VPN semata-mata. Jadi untuk testing yang seterusnya, saya buka balik Shopee, YouTube dan Netflix. Dan seperti mana yang anda boleh tengok ni, semua benda berjalan dengan elok. Kalau tadi Shopee tak jalan, sekarang semua dah boleh scroll elok. YouTube pun saya dah boleh play video. Lepas tu Netflix pun saya dah boleh scroll semua movie-movie. Tak ada masalah. Jadi itulah dia penerangan VPN dan beberapa contoh penggunaan VPN. Okey, tapi saya kena cakap di sini, menggunakan VPN dan trik-trik untuk bypass restriction bagi mendapatkan unlimited high speed internet ni adalah salah. Sebab kita buat benda tanpa meminta kebenaran. Okey, tapi saya tak boleh nak nafikan juga bahawa ramai orang terpaksa gunakan kaedah ni sebab kos sambungan internet kita ni dia bukan murah. Dan saya bersetuju apabila orang cakap dekat saya, bukan semua orang ada sambungan internet laju macam saya dan bukan semua orang tahu nak tune network macam saya. Okey, jadi perkara ni buat saya fikir. Semua orang kena bayar harga yang sama bila nak dapatkan unlimited high speed internet, tapi kelajuan yang setiap orang dapat tak sama. Ada yang nasib baik dapat laju, ada yang nasib tak baik dia slow juga. Okey, lepas tu jumlah kuota yang diberi tu pada saya terlalu terhad lah. Okey, jadi pihak telco kena tengok baliklah jumlah kuota yang mereka bagi sekarang ni. Kalau zaman sekarang, 5GB data tu adalah terlalu sikit. Sekarang ni kita duduk dalam zaman orang duk buat WhatsApp call, video conferencing dan penggunaan media sosial besar-besaran ni. Jadi kita tak boleh gunakan polisi data macam 5 tahun dulu. Okey, had kuota dan harga ni pihak telco kena kaji balik. Okey, lagipun sekarang ni kita selalu sangat duk kena PKP. Internet laju ni dia dah jadi satu keperluan dan bukan lagi satu kemewahan. Alright, okay. So kita pun dah sampai ke penghujung episod kali ini dan sekiranya episod ni mendatangkan faedah kepada anda, maka janganlah lupa untuk like, subscribe, share dan follow Pendakwah Teknologi. Okay, so semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton episod ni dan selamat berpuasa. Tak lama lagi kita nak sambut Hari Raya dah. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum.